Biodata dan sifat peribadi Uthman. Kecintaan beliau kepada Sang Rasul tidak dapat dinafikan. Seluruh kehidupannya telah diberikan hanya untuk Allah dan juga Rasul. Beliau yang dimaksudkan ialah Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang setia di kala susah dan senang membawa dakwah Islam dari kota Mekah sehingga kota Madinah. Beliau juga merupakan salah seorang daripada 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baiklah, saya akan teruskan dengan sedikit ringkasan mengenai konflik yang berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Sayyidina Uthman. Jadi dalam sebuah riwayat oleh Sa'id bin Umar telah menyebut bahawa telah Islamnya seorang lelaki bernama Abdullah bin Sabah pada zaman Uthman. Abdullah bin Sabah ni merupakan seorang Yahudi pada sebelumnya. Dia telah membangkitkan fitnah di kalangan umat Islam pada ketika itu. Begitu licik perancangan Abdullah dan kumpulannya, mereka mengetahui bahawa mereka ni tidak dapat melawan Islam melalui peperangan. Maka mereka menggunakan cara yang halus untuk menghancurkan Islam daripada dalam. Jadi kumpulan ini menggunakan slogan mengajak berbuat baik dan mencegah kemungkaran sebagai syiar untuk menarik masyarakat bangkit menentang Khalifah Uthman. Sehingga kan mereka ini juga mengatakan bahawa Uthman ni seorang khalifah yang zalim dan banyak terzahir kerosakan ketika zaman pemerintahan beliau. Semua dakwaan-dakwaan ini langsung tidak berasas. Namun mereka ni tidak tahu. Mereka pengikut Abdullah bin Sabah dan kumpulan ini tidak tahu bahawa sebenarnya mereka ni telah ditipu oleh Abdullah bin Sabah dan kumpulannya. Sehingga kan mereka ni bersetuju untuk menentang khalifah atas dakwaan yang langsung tidak benar sama sekali. Berikutan daripada peristiwa tersebut telah muncul satu kontroversi yang begitu hangat di mana telah berlakunya peristiwa pengepungan rumah Sayyidina Uthman selama 40 hari. Jadi pada waktu itu Sayyidina Uthman telah mengirim surat bantuan ke beberapa buah negeri. Mereka keluar daripada negara mereka dan menuju ke Madinah untuk mempertahankan Khalifah Uthman. Namun demikian, apabila di tengah perjalanan, mereka diberi khabar tentang kematian Sayyidina Uthman. Dikatakan perancangan Abdullah bin Sabah dan kumpulannya berjaya apabila mengetahui golongan yang hendak membantu Uthman pada mulanya kembali semula ke negeri masing-masing. Sedangkan hakikatnya khabar yang telah disebarkan itu adalah merupakan khabar dusta yang dirancang oleh puak pemberontak bagi menjatuhkan pemerintahan Khalifah Sayyidina Uthman pada zaman itu. Kita dah dengar kisah konflik yang berlaku pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi saya akan teruskan dengan kisah pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan. Pada hari ke-40 serangan dilancarkan ke atas rumah khalifah. Bantuan demi bantuan diberikan. Penduduk berdekatan sedaya upaya untuk membantu Sayyidina Uthman bin Affan. Bukan sahaja penduduk berdekatan, malah anak-anak sahabat juga datang untuk memberi bantuan untuk mempertahankan Sayyidina Uthman bin Affan. Pada ketika itu, penduduk Madinah bermandikan darah kerana pembunuhan yang berlaku sangatlah dahsyat. Dalam sebuah riwayat ada menyebut bahawa Hasan bin Ali cedera mukanya, Abdullah bin Zubair patah tangannya, dan dalam riwayat tersebut juga ada menyebut bahawa Sayyidina Uthman berpuasa pada hari itu. Apabila ditanya kepada Sayyidina Uthman mengapa beliau berpuasa, beliau menjawab, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar menunggu beliau untuk berbuka bersama-sama di syurga. Serangan demi serangan dilancarkan ke atas rumah Sayyidina Uthman bin Affan. Namun akan tetapi bocornya pasukan pertahanan di mana pemberontak berjaya memasuki rumah Sayyidina Uthman melalui bumbung. Apabila pemberontak-pemberontak memasuki rumah tersebut, mereka membunuh sesiapa sahaja yang mereka jumpa, tidak kiralah sama ada perempuan ataupun anak kecil. Tibanya pemberontak di dalam bilik yang mana di dalam bilik tersebut ada Sayyidina Uthman. Apabila pemberontak memasuki bilik tersebut, Sayyidina Uthman berkata, di antara kamu dan aku ada kitabullah. Beberapa orang pemberontak berasa bersalah, akan tetapi hadirnya seorang pemberontak ini menghayunkan besi di kepala Sayyidina Uthman hingga berdarah. Isteri Sayyidina Uthman yang bernama Nailah cuba mempertahankan akan tetapi putusnya jari akibat hayunan pedang daripada pemberontak. Pedang tersebut juga ditusuk ke dalam Sayyidina Uthman bin Affan.
Walaupun Sayyidina Osman bin Affan telah meninggal, namun jasadnya masih berada di dalam rumah tersebut kerana berontak masih berkawal di Madinah. Anak saudara Osman bin Affan iaitu Marwan cuba masuki senyap-senyap pada malam hari. Beliau membawa jasad Sayyidina Osman beserta anak-anak kecil dan keluarga Sayyidina Osman yang meninggal di dalam rumah tersebut. Peristiwa tersebut berlaku pada hari Jumaat pada tahun 35 Hijrah. Bersamaan umur Sayyidina Osman ketika itu 80 tahun. Kesimpulannya, Islam suatu ketika dahulu melalui jalan-jalan yang mencabar dalam memastikan ia terus kekal di muka bumi ini. Jadi, sebagai seorang Muslim, hargailah ia dengan memperbanyakkan rasa syukur dan meneruskan agenda dakwah di muka bumi ini dengan sebaik mungkin. Hal ini kerana akan terus ada manusia-manusia yang cuba untuk menghancurkan Islam. Namun, akan ada juga sebahagian golongan yang Allah jadikan untuk terus mempertahankan agama Allah ini.